وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita tinggikan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaan-Nya dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini bagi membincangkan atau mendengar perkongsian berkenaan dengan muamalat. Jadi sebelum ni saya telah masuk ke dalam topik gadaian. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan masuk topik yang baru. Sebelum tu saya minta maaf lah, minggu lepas saya last minute terpaksa batalkan kuliah sebab masalah kesihatan, saya demam. Di hari ini kita sambung topik yang baru, iaitu topik yang ringan saja berkenaan dengan dropship. Jadi sebelum kita masuk ke dalam topik, suka untuk saya ataupun kita rungkai apakah asas dalam jual beli. Jadi antara benda asas dalam jual beli adalah kita dilarang menjual barang yang tidak wujud. Ada larangan untuk kita menjual barang yang tidak wujud. Jadi hukum asal kepada jual beli mestilah barang tu wujud. Jadi kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh apa yang dilarang oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, jika itu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, sahabat bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang ni dia datang meminta kepada aku untuk menjualkan barang yang aku tak ada. Dia mengadu dekat Nabi, dia kata dia diminta untuk menjual barang yang dia tak ada. Bolehkah saya beli barang tersebut di pasar untuk diserahkan kepadanya? Dia tak ada barang tu, orang tu minta dia jual. Lalu dia kata boleh tak kalau dia pergi pasar, lepas orang tu minta dia, lepas tu pergi pasar, baginda bersabda, janganlah engkau jual barangan yang tiada padamu. Riwayat Abu Daud. Jadi barang jualan mestilah wujud di dalam akad. Ini asas lah. Barang jualan, kalau kita nak buat jual beli, mesti ada waktu kita buat akad. Waktu buat akad jual beli, yang biasa kita buat di kedai dan sebagainya. Jadi tidak harus untuk kita menjual barangan yang tidak wujud. Jadi kemudian ada juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW, bila mana kita sebutkan tentang barang yang tidak wujud ni, dia berkait dengan satu benda yang kita panggil sebagai gharar, ketidakpastian. So kita, benda tak wujud, bila kita nak jual benda yang tak wujud, kita pun tak tahu kita boleh dapatkan ke tak boleh dapatkan. Jadi gharar di situ sangat besar. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melarang an bai'il hasah, jual beli tikam menggunakan batu, wa an bai'il gharar, dan jual beli gharar yang tidak jelas barang jualannya. Yang jual beli hasah ni, yang tikam menggunakan batu ni, kita telah bincangkan sebelum ni. Kalau saya boleh ulang balik, dia macam pada zaman dahulu ada jual beli yang pembeli akan ambil batu dan dia akan baling. Dia nak beli tanah, dia ambil batu, dia baling. Sejauh mana batu tu pergi, sejauh itulah tanah yang dia dapat. Itu jual beli tikam menggunakan batu yang ada pada zaman jahiliyah dahulu. Pada zaman Nabi ada jual beli sebegitu. Dan disebabkan benda tu ketidakpastian yang sangat tinggi. Sebab ada orang dia boleh baling batu dekat, ada orang boleh baling batu jauh.
Jadi jual beli itu ada gharar yang sangat besar. Maka Nabi SAW melarang jual beli tikam menggunakan batu. Dan jual beli gharar. Apa-apa jual beli yang ada gharar yang besar. Gharar yang besar tidak boleh dimaafkan. Manakala gharar yang kecil kita maafkan. Contohnya kita jual beli nasi campur. Sebab nasi campur ada orang ambil kuah banyak, kuah sikit. Ada lauk besar, lauk kecil dan sebagainya. Kadang kalau kita beli air dekat balang kan, air balang tu RM2 satu plastik ke apa. Sebab kadang-kadang ada orang kita tak ada sukatan yang betul-betul tepat lah dalam isi satu plastik tu kan, air dekat tepi tu. Kadang-kadang ada yang lebih sikit, ada yang kurang sikit. Itu termasuk dalam satu adat yang kita boleh maafkan. Manakala borong yang besar, contohnya kita membeli kandungan dalam haiwan. Contohnya kandungan dalam unta, contohnya kandungan dalam lembu. Kita nak beli kandungan je, anaknya lah, janin tu. So kita tak tahu adakah dia keluar dalam keadaan sempurna ataupun tak, ataupun dia tak keluar pun. Jadi benda itu adalah ketidakpastian yang besar dan tidak boleh dimaafkan. Jadi kalau kita nak hukum, kita tengok adakah gharar itu besar ataupun tidak. Seterusnya, ada juga larangan daripada Nabi SAW terhadap seseorang yang menjual sesuatu yang dibelinya daripada orang. Sama, dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yaqbidahu." Maksudnya, Nabi kata, sesiapa yang membeli sesuatu makanan, janganlah dia menjualnya sebelum dia sendiri menerimanya. Ini dalam riwayat lain berkenaan dengan benda yang sama. Janganlah kita jual benda yang kita tak terima lagi. Maksudnya tak adalah benda tu. Okey. Dan dalam riwayat lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Ibnu Abbas kata, "Ammal ladzi naha anhu Nabi SAW," apa yang dilarang oleh Nabi, "fa huwa at-ta'am ay yuba'a hatta yuqbad." Ialah makanan yang dijual sebelum diterima. Sama. Jadi ada banyak riwayat daripada Nabi SAW melarang perkara ini sebab kemudaratan dia sangat besarlah. Sebab kita jual benda yang tak ada. Orang tu dia nak beli tapi kita tak ada. Berlaku kezaliman di situ, kita memakan harta orang secara batil. Okey. Jadi sekarang kita jelas tentang asas, tentang larangan untuk kita menjual benda yang kita tak ada. Jadi selepas tu kita masuk pula, adakah semua jual beli yang barang yang kita tak ada dilarang? Jadi ada satu konsep ataupun konsep lah dalam muamalat yang dipanggil sebagai salam. Panggil sebagai salam. Salam ataupun salaf. Sama je. Jadi kita rungkai, apakah itu salam ataupun jual beli salam. Jadi menurut bahasa, salam ataupun salaf bermaksud mendahulukan. Ini maksud dalam bahasa lah. Salam ataupun salaf maksudnya mendahulukan. Manakala dalam istilah syarak, dalam bahasa agama ya, jual beli salam ialah jual beli sesuatu yang dinyatakan sifat-sifatnya sahaja dengan lafaz salam atau salaf. Maksudnya kita jual beli, kita buat jual beli, kita nyatakan sifat-sifat barang yang kita nak dengan lafaz salam. Lafaz salam ni maksudnya kan maksudnya mendahulukan. Jadi maksudnya orang yang nak membeli tu, pembeli tu, dia akan mendahulukan duit dia dahulu. Dia akan bagi duit dan dia akan nyatakan ciri-ciri barang yang dia nak. Ciri-ciri barang, waktu untuk delivery, ditetapkan semua tu untuk buang semua risiko ketidakpastian. Sebab dia dah letak dah spesifik aspek barang tu, apa dia punya sifat, kalau ada warna dan sebagainya, saiz, dan waktu untuk dihantar. Jadi inilah yang disebutkan sebagai jual beli salam. Dan jual beli salam adalah salah satu bahagian akad jual beli yang dibenarkan. Sebab
kita dah bincang tadi, asas jual beli, barang tak ada tak boleh. Tapi disebabkan uruf ataupun keperluan masyarakat, jual beli ini diharuskan. Jadi kalau kita tengok pensyariatan salam, Nabi SAW diriwayatkan ketika Nabi tiba di Madinah, penduduk Madinah mengamalkan jual beli salam dalam jual beli buah-buahan. Lepas tu dalam masa setahun, 2 tahun, diorang mengamalkan jual beli salam ni di Madinah. Lalu baginda bersabda, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Maksudnya Nabi berkata, barang siapa yang berjual beli salaf ataupun salam, hendaklah dia berjual beli salaf dengan sukatan yang dimaklumi, sukatan yang diketahui, ataupun timbangan yang diketahui dan tempoh yang diketahui ataupun dimaklumi. Maksudnya kena ada 3 ni lah. Sukatan kita tahu, ataupun timbangan yang kita tahu, dan tempohnya kita tahu. Kalau kita beli barang, bila dia nak sampai, kita tahu. Jadi jual beli ini diharuskan oleh Nabi SAW. Semasa tu orang Madinah dah buat dah jual beli macam tu, dan Nabi membenarkan. Dan ada riwayat yang lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas kata apa? Dia kata, aku bersaksi bahawa Allah telah menghalalkan jual beli salaf yang dijamin. Allah juga telah menurunkan ayat yang terpanjang berkenaan dengannya. Ayat yang terpanjang maksudnya apa? Apakah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran tu, dalam banyak ayat tu, ada satu ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, memenuhi satu muka surat. Kalau dalam mushaf Uthmani tu di belah kiri, panjang. Jadi ayat yang panjang tu berkenaan dengan hutang. Ayat yang panjang berkenaan dengan hutang. Dan Ibn Abbas kata, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan yang berkaitan dengan hutang, piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, hendaklah kamu menulis hutang tersebut. Jadi ayat ini dia secara tak langsung dijadikan dalil untuk menunjukkan jual beli salam tadi diharuskan. Apa kaitan? Kaitannya adalah kerana jual beli salam termasuk dalam bahagian hutang. Termasuk dalam bahagian hutang. Sebab kan kita dahulukan duit dulu, barulah kita dapat barang nanti kan. Sebab kita dah bagi kita punya ciri-ciri dan sebagainya tu. Jadi orang penjual tu seakan-akan berhutang dengan kita untuk bagi barang tu di masa akan datang. Jadi jual beli salam termasuk dalam bahagian hutang. Dan ayat tadi tu, yang ayat panjang tadi tu, adalah satu ayat yang menunjukkan keharusan kita untuk berhutang. Dengan itu jual beli salam pun diharuskan. Ini pensyariatannya lah. Okey. Sekarang kita selesai berkenaan dengan salam. Kita masuk kepada dropship. Jadi apa itu dropship? Dropship ni adalah, kalau kita tengok definisi buku teks ni, adalah teknik pengurusan rantaian kumpulan di mana penjual runcit, reseller ataupun retailer tidak memiliki stok barang. Ini maksudnya orang yang menjual, dia tidak memiliki stok barang. Di siapa yang pegang stok barang? Pihak pengeluar ataupun pemborong, ataupun kita mudahnya pembekal lah. Pembekal yang akan mengirim barang secara terus kepada pembeli. Jadi ada 3 pihak dalam dropship ni. Satu, pihak pembekal yang membekalkan barang. Yang kedua adalah penjual tu. Penjual ataupun kita panggil reseller ke, retailer ke, agent dropship ke. Orang tu lah, dia yang akan memasarkan produk tu, dan ada pembeli. Jadi agen dropship akan iklankan atau promosikan barang-barang pembekal dan menerima pesanan serta bayaran pelanggan. Jadi pelanggan pembekal dia boleh lantik ejen untuk memasarkan produk.
Keuntungan pula depends macam mana diorang nak bahagikan. Jadi secara asasnya itulah dropship. Okay, kalau kita nak pergi lagi detail dropship ni, sebab bila kita faham dropship ni, baru kita faham akad yang ada di sebalik dropship tu lah. Jadi kalau kita boleh bayangkan, saya sendiri sebagai ejen dropship, pembekal saya adalah jiran saya. Jadi apa yang saya buat promosi barang jiran. Saya promosi contohnya pen. Dan saya promosi di berbagai tempat lah, di media sosial dan sebagainya. Kemudian ada orang nak beli, so dia akan bayar dekat saya, pembeli tu akan bayar dekat saya. Kemudian dia akan bayar kos penghantaran semula, termasuk semua. Apa saya buat, saya akan bayar bayaran yang sepatutnya ke pembekal, dan pembekal akan hantar barang itu kepada buyer. Jadi saya rasa semua maklumlah berkenaan dengan hal ni, sebab dia dah menjadi satu benda yang sebahagian daripada masyarakat kita sekarang, jadi uruf. Jadi bila mana kita bercakap tentang dropship, jadi ada benda-benda yang kalau benda tu jadi, dia tak jadi dropship lah. Contohnya barang yang dijual tu saya pegang stok. Saya ejen kan, tapi saya pegang stok. Dropship tak macam tu, saya tak pegang stok. Itu yang pertama. Yang kedua, barang dikilang sendiri oleh penjual. Saya sendiri yang dikilang. Itu bukan dropship lah. Yang seterusnya, barang dikirim sendiri oleh penjual. Saya kirim sendiri barang, pun bukan dropship. Sebab kita nak bagi jelas apakah yang dimaksudkan dengan dropship tu, untuk kita bincang tentang akad nanti. Dan pembekal mengiklan sendiri barang yang hendak dijual. Jiran saya yang promosi sendiri. Itu dah tak jadi dropship lah. Seterusnya, pembekal ambil bayaran terus daripada pembeli. Pembekal ambil bayaran daripada pembeli, bukan saya. Saya ejen, saya patut ambil bayaran. Itu pun bukan dropship. Seterusnya, pembekal perlu urus sendiri pemulangan barang dan servis pelanggan. Pembekal yang kena settlekan dengan pelanggan. Salahlah, saya lah sebagai ejen. Jadi itu bukan dropship. Jadi kalau kita nak tengoklah, kalau kita nak berbincang sedikit macam mana dropship ni boleh berkembang, dia ada banyak faktor lah. Cuma satu untuk saya highlight, dropship ni dia mudah berkembang sebab dia mempercepatkan produk tu sampai ke pasaran. Sebab ada orang dia dah ada produk dan sebagainya, tapi macam mana dia nak sampai ke orang ramai kan? Jadi dia perlukan kepada dropship ni. Sebab dropship ni dia tak perlu sewa kedai. Kita hanya perlu lantik ejen secara online, tak payah jumpa pun, secara online je. Macam contoh ada syarikat baju Melayu tu, dia hanya lantik ejen-ejen je secara online, dan tak perlu ada pekerja tetap pun, dia bermusim boleh ikutlah nak buat macam mana pun. Dan benda ni membuatkan produk tu lagi meluas dalam pasaran. Jadi dropship ni benda yang penting lah dalam masyarakat kita sekarang. Penting kepada ejen sebab nak cari duit lebih, penting kepada pembekal sebab dia boleh bekalkan barang dia kepada banyak tempat dalam pasaran. Okey, sekarang kita masuk kepada hukum dropship. Apa hukum dropship ni? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah. Jadi ini dalil asas kepada keharusan jual beli. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Imam Al-Qurtubi ketika tafsirkan ayat tadi, wa halallahu al-bai' wa harrama riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Imam Al-Qurtubi kata apa? Dia kata ayat ini mengandungi hukum hakam berkenaan riba dan keharusan akad berjual beli. Dan Imam As-Suyuti sebut ada kaedah fiqh yang mengatakan asal bagi sesuatu perkara adalah harus, sehinggalah datangnya dalil yang menunjukkan kepada pengharaman benda yang harus tadi tu. Jadi sekiranya tiada dalil pengharaman terhadap sesuatu muamalat yang kita buat, maka ia jatuh hukum sebagai harus. Sebab asalnya adalah harus. Jadi dropship ni pun adalah satu benda yang harus, melainkan ada dalil-dalil yang mengharamkan. Okey, sekarang kita tengok lagi dalam lagi, itu dalil yang umum. Kita tengok apa yang disebut oleh Nabi SAW. Benda yang sama apa yang disebutkan awal tadi. Nabi SAW bersabda,
Barang siapa yang berjual beli salam, adalah dia berjual beli dengan sukatan yang dimaklumi, timbangan yang dimaklumi, dan tempoh yang dimaklumi. Jadi dalam hadis tadi ada dua syarat yang jelas. Timbangan yang kita tahu, waktu yang kita tahu, uh, menunjukkan keharusan jual beli salam. Maka sekiranya cukup dua syarat ni, kita boleh kata dropship tu adalah patuh syariah. Kena ada dua benda ni. Ciri jelas, waktu nak hantar jelas. Okey. Sekarang kita masuk kepada salam tu balik. Okey. Dalam jual beli salam, antara benda yang penting dalam jual beli salam ni adalah pembeli hendaklah membayar harga sepenuhnya kepada penjual. Ejen lah. Pembeli kena bayar harga penuh kepada ejen. Tak boleh berhutang sebab penjual ni dah hutang barang. Takkan dia nak hutang duit pula. Dua-dua berhutang. Tidak dibenarkan. Jadi kita kena bayar full. Tak boleh berhutang dengan penjual. Ini syarat yang penting lah. Dia ada banyak lagi syarat. Dan biasanya syarat yang biasa kita pakai dalam jual beli, syarat itulah yang kita pakai dalam jual beli salam. Cuma jual beli salam ni ekstra sikit lah sebab kita tak dapat barang, tapi kita kena bagi tahu ciri-ciri barang yang kita nak. Ciri-ciri samalah dengan jual beli yang biasa kita buat. Okey. Sekarang ni dropship tadi. Kita balik pada dropship tadi. So dropship ni dipakai salam ataupun selain salam. Jadi sebenarnya dropship ni kita boleh pakai pelbagai akad dalam dropship. Jadi kalau contoh dalam kes dropship tadi, jiran saya tadi pembekal, dia kata dia tak kisah pasal harga, dia tak nak tetapkan keuntungan berapa saya dapat, berapa dia dapat, dan pembekal tu dia nak jual terus kepada saya. Dia nak jual kat saya baru dia hantar. Macam itulah. Dan jadi pemilikan saya, dia tolong hantar. Bukan dia hantar tu barang dia, tapi dia nak saya beli dulu baru dia hantar. Jadi kalau macam tu, kita boleh pakai akad salam. Ini kes kalau dia tak kisah pasal keuntungan. Sebab kalau dia kisah macam ejen mesti dapat ratus sekian-sekian je keuntungan, itu kita pakai akad lain. Sekarang kita masuk pada akad salam dulu. Okey, macam mana akad salam berfungsi dalam dropship? Yang pertamanya adalah macam biasa, sebelum pembekal atau penjual beli barang dekat saya ejen, apa yang saya buat? Saya akan membuat kontrak dulu dengan pembekal tadi. Sebab bai'ah salam ni kenalah ada pembekal. Sebab kalau dia tak ada pembekal, macam mana dia nak tunaikan ciri-ciri barang yang dia nak tu? So kita buatlah deal dengan dia untuk dia bekalkan barang. Dan yang kedua, saya pun saya pasarkan, pelanggan datang kat saya, dia bayar, dan saya bagi tahu dekat pembekal. Apa pembekal buat? Pertama, dia akan bungkus barang macam biasa, dan dia akan jual benda tu kepada saya. Sebab dalam konteks baik salam, pelanggan tu dia nak beli daripada saya, bukan dia nak beli daripada pembekal. Dia nak beli dekat saya. Saya yang penjual. Jadi apa yang berlaku, pembekal tu jual dekat saya dulu, jadi barang saya, baru saya akan serahkan kepada pembeli. Tapi yang serahkan bukan saya lah, dia akan jadi wakil saya untuk serahkan barang. Dia berbeza dengan dropship yang biasa kita buat. Biasanya pembekal dia terus hantarlah kan. Jadi ini adalah struktur salam dalam dropship. Saya tak tahulah sejauh mana digunakan struktur ni dalam dropship. Sebab biasanya kita guna struktur yang lain. Okey, kita pergi kepada struktur yang basic dalam dropship, iaitu wakalah. Kita pakai akad wakalah. Okey, akad wakalah ni apa? Akad wakalah ni dari segi bahasa adalah menggantikan. So dalam dropship ni boleh guna akad salam, jual beli salam, guna wakalah pun boleh. Dan biasanya saya rasa orang guna wakalah je lah, sebab senang. Okey, wakalah ni apa? Wakalah ni dari segi syarak pula bermaksud satu pihak
menyerahkan urusan yang boleh diwakilkan mengikut syarak kepada pihak lain ketika dia masih hidup. So kalau macam kes tadi, jiran saya sebagai pembekal, dia melantik saya sebagai wakil kepada dia untuk urusan perniagaan itulah, jual beli tu. Jadi itu wakalah. Jadi wakalah ni dia dijadikan sebagai akad dalam dropship apabila pembekal tadi dia nak ada kuasa untuk tentukan harga barang dan keuntungan. So bila dia ada kuasa, dia tak nak saya ada kuasa, dia boleh gunakan wakalah tadi. Sebab saya hanya bertindak sebagai wakil saja. Saya tak ada kuasa untuk tentukan berapa harga barang, berapa keuntungan saya dapat. Saya tak ada kuasa. Saya hanya ikut arahan dia sebab saya hanyalah sebagai wakil. Berbeza dengan yang salam tadi. Nanti saya bukan wakil. Saya promosi barang, saya jual barang saya sendiri. Sebab dalam salam tadi kan pembekal tu dia jual dulu barang kat saya, baru saya jual. Baru saya jual hantar kepada pembeli. Jadi itu saya ada kuasa sebab saya dah beli barang. Tapi dalam hal ni, wakalah ni saya hanya bertindak sebagai wakil, saya tak ada kuasa. Okey. Jadi akad wakalah ni adalah satu akad yang kita panggil bukan akad jual beli. Macam salam tadi dia akad jual beli. Wakil ni dia bukanlah akad jual beli. Dia akad wakil lah. Akad memberi kewakilan kepada seseorang saja. Jadi sebab saya tak pernah bincang lagi tentang wakalah ni, jadi kalau kita boleh pergi sedikit rukun-rukun wakalah. Rukun wakalah ada 4. Macam jual beli, dia ada 4. Rukun wakalah yang pertama adalah kena ada wakil. Saya lah wakil. Wakil yang mewakili orang yang mewakilkan saya. Saya mestilah seorang yang berakal, mumayyiz, serta tahu tugas yang dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama, rukun wakalah. Yang kedua ialah orang yang berwakil. Pembekal tadi, jiran saya tadi, dia mestilah berakal, mumayyiz dan tidak muflis. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah perkara yang diwakili. Apa yang saya wakilkan? Dan perkara yang saya wakilkan itu mestilah halal dan dimiliki oleh orang yang memberikan perwakilan tadi. Dia mesti ada barang tu, dia mesti memiliki perkhidmatan dan sebagainya, dan saya wakilkan tu mestilah barang tu adalah barang yang halal, yang patuh kepada syariat. Kalau benda tak patuh kepada syariat, akad tadi tak jadilah, sebab ni rukun. Dan yang terakhir adalah kontrak. Mesti ada kontrak, ijab dan qabul lah, antara saya dan pembekal. Jadi itu rukun wakalah. Jadi wakalah ni pula dia ada 2. Satu wakalah kita panggil dalam bahasa Arab wakalah mutlaqah. Wakalah yang mutlak. Mutlak ni maksudnya tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya pembekal tadi dia kata kat saya, kau buatlah apa kau nak buat dengan barang aku tu, aku wakilkan kau. Itu wakalah mutlaqah. Tapi dalam dropship ni tak berlaku lah macam tu. Sebab biasanya kita pembekal dah letakkan syarat-syarat dia. Kau kena jual harga sekian-sekian, kau kena promosi benda sekian-sekian dengan cara sekian-sekian. Keuntungan pun dah dibahagi, mungkin saya dapat 20%, dia ambil 80% dan sebagainya. Jadi kalau wakalah tu dia bukan mutlak, kita panggil sebagai wakalah muqayyadah. Wakalah muqayyadah ni benda yang wakalah yang terikat dengan syarat. Ada 2 lah. Jadi dalam dropship tadi kita gunakan wakalah muqayyadah yang terikat. Jadi untuk elakkan segala benda yang tak sepatutnya berlaku, kalau jadi ejen dropship, kita hendaklah pastikan semua benda ni kita buat. Yang pertama, harga jualan. Ejen tidak boleh meletakkan harga jual yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dari yang ditetapkan oleh pembekal. Apa yang saya cakap tadi? Sama. Ejen tak boleh suka hati buat apalah, dia hanyalah wakil. Yang kedua, komisen, sama ada jumlah tetap atau peratusan. Dua boleh. Komisen tu dalam bentuk tetap, contohnya RM5 satu jualan, ataupun dalam peratusan 20% satu jualan pun boleh, tak ada masalah. Yang ketiga, pembekal postkan terus kepada pelanggan.
Pembekal tadi mesti dia yang postkan. Seterusnya tempoh penghantaran. Tempoh penghantaran pun mesti ada lah. Tempoh penghantaran mesti ada, sebab kalau tak ada dia tak patuh syariah lah. Sebab Nabi SAW kata tadi dalam hadis, mesti ada sekatan yang diketahui, mestilah kena ada waktu yang dimaklumi. Dan apa-apa syarat lain lah, contohnya tempoh pemulangan, warranti dan sebagainya, itu semua kena pastikan kita ada maklumat yang terperinci untuk elakkan gharar, elakkan ketidakpastian. Sebab kalau kita silap sikit je, dia akan jadi jual beli yang asas tadi, yang diharamkan oleh Nabi SAW. Kita jual benda yang tak ada. Jadi kita kena pastikan semua benda ni ada maklumat yang terperinci. Jadi apa struktur wakalah? Tadi kita dah bincangkan struktur salam. Sekarang pula struktur wakalah. Macam mana struktur wakalah ni? Jadi yang pertama, macam biasa, pembekal bagi saya barang. Pembekal buat akad dengan saya, akad wakil. Nama wakil, saya jadi wakil, saya jadi ejen dropship, saya promosikan barang, pelanggan datang kat saya bayar, dan kemudian saya minta, saya bagi bayaran kat dia, dan pembekal akan terus bekalkan barang. Beza dengan salam tadi, yang salam tadi dia jual kat saya dulu, tapi dalam kes ni, wakalah ni, dia terus postkan barang. Suatu barang dia terus postkan barang, dan saya akan dapat komisen. Itu struktur yang basic lah dalam dropship. Jadi secara konklusinya, dropship yang dibuat dalam, saya rasa dalam masyarakat kita sekarang adalah dropship yang diberikan hukum sebagai harus, jika memenuhi syarat-syarat yang kita dah bincangkan tadi. Dan biasanya adalah, sebab dropship ni memang kita dah tahu barang, dah bagi tahu ciri-ciri, kita dah tahu bila dia nak delivery dan sebagainya. Jadi saya rasa setakat itu saja daripada saya untuk pagi ini. Kita dah bincang tentang dropship melalui dua underlying contract ataupun base akad yang digunakan. Yang pertama, akad baik salam, jual beli salam, ataupun jual beli wakalah. Dia ada juga akad-akad yang lain, tapi tak apa, ini yang biasa kita gunakan. Jadi setakat itu saja dahulu daripada saya. Saya mohon maaf sekiranya berlaku kesilapan dalam penyampaian dan terkasar bahasa dan sebagainya. Ini saya buka kepada soalan, sekiranya ada soalan. Okey. Soalan yang baik. Soalannya adalah secara asasnya, bolehkah kita berinteraksi dengan non-Muslim lah kan? Contohnya di beli barang Shopee kan, barang China biasa kan, barang-barang murah China. Jadi hukum berinteraksi dengan non-Muslim jual beli adalah diharuskan. Berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Aisyah dan silap saya, Nabi dulu dia nak beli barang, apa Nabi buat? Nabi, saya ada sebut dengan di kuliah lepas, dia gadaikan baju besi dia dan dia beli barang daripada Yahudi, seorang Yahudi. Yahudi ni samalah, dia non-Muslim kan. Jadi jual beli dengan non-Muslim secara asasnya tidak ada masalah. Sebab kalau macam China tu kita beli barang biasa je kan, tak ada masalah. Melainkan kalau kita tahu barang yang kita beli tu memudaratkan kita sendiri ataupun memudaratkan orang Islam, itu interaksi yang tidak dibenarkan lah. Contohnya kita interaksi, contoh kita sendiri jual barang kat dia, kita terbalikkan situasi, kita jual barang kat dia tapi kita jual senjata, contohlah kan. Lepas tu orang non-Muslim tu guna senjata tu bunuh saudara kita dekat, contoh di Gaza dan sebagainya. Itu dah masuk dalam topik boykot lah. Sebab tu kita boykot. Sebab asasnya kita boleh jual beli dengan non-Muslim, tapi kalau ada keperluan yang memudaratkan kita, maka dia jadi tak boleh. Selagi tak ada benda yang memudaratkan kita, umat Islam, tidak ada masalah dalam jual beli. Jadi akad ini semua kita dibayar. Akad ini dengan akad ini
Akad. Akad sama je lah. Kita berakad sama macam kita akad dengan Muslim. Sama je kita akad dengan non-Muslim. Kira akad lah. Sebab akad ni, dia ada banyak jenis lah. Contoh kalau kita pergi bank, kita tak cakap pun, saya terima, saya jual, saya beli. Biasa kat bank kan kita baca, kontrak tu kalau kita baca, lepas tu kita sign. Sign tu adalah akad lah. Kita setuju akad tu. Jadi banyak cara lah dia ikut urus tempat tu. Macam mana dia nilai benda tu sebagai ijab tu kabul, macam mana dia nilai sebagai akad. Okey. Saya harap menjawab soalan. Kalau tak ada soalan yang lain, kita durian pun apa yang saya belajar lah, durian pun termasuk dalam dia sebaiknya kita buka lah, sebaiknya, tapi dia juga termasuk dalam jual beli gharar yang ringan macam nasi campur tadi. Dia jadi satu uruf dalam masyarakat dan semua orang terima benda tu, dan dia jadi gharar yang ringan, yang dimaafkan lah, yang dimaafkan dalam Islam, dia dimaafkan. Tapi sebaiknya memang better buka lah. Kalau kita nak buang terus gharar tu, kita buka. Tapi dia dimaafkan lah. Bagi saya kita jumpa balik penjual, kita minta tukar. Kita adakan, kita buat syarat kita sendiri. Syarat dengan pembeli lah, letak syarat. Kita ada pilihan untuk letakkan syarat. Sebab barang kita boleh return balik kan. Kita boleh minta tukar kalau ada kerosakan dan sebagainya. Jadi saranan saya kita buat syarat lah. Buat syarat dengan penjual tu. Kita return ke apa ke. Untuk masalah kita lah, kan kita buka-buka tak ada apa kan. Betul lah. Jadi saya punya saranan biasa buka dululah. Sebab kalau nak dihukumkan tak boleh, dah ramai orang berdosa dah kat Malaysia ni macam tu. Jadi itulah saranan saya, sama ada buka dulu ataupun buat syarat lah dengan penjual tu. Dan biasanya penjual okey je kalau kita buat syarat tu kan. Sebab kalau sekarang ni benda-benda viral kan. Kalau kita buka tak ada, kita viralkan kedai tu, terus kosong kedai tu. Jadi biasanya penjual okey je untuk letakkan syarat-syarat macam tu. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Jadi saya tangguh dulu kuliah pada pagi ini. Qul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.